Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aida Farah. Hari ini, kami daripada Kumpulan 2 bakal mengupaskan tentang isu-isu tamadun Islam, Cina dan India dari segi seni bina. Saya Siti Nur Syakira. Saya Nurdini Nadira. Saya Iman. Saya Go Jie-Sin. Saya Muhammad Saiful Nizam. Saya Muhammad Al-Huzaifah. Saya Azmanul Hakim. Saya Fatin Afifah. Saya Muhammad Azri. Saya Sarah Sakina. Dan saya Sasmita. Seni bina Islam yang wajar kita ketahui ialah seni bina masjid. Pembinaan masjid dicatatkan sebagai perkara yang terawal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda tiba di Madinah. Titik permulaan perkembangan seni bina Islam bermula dengan terdirinya masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Masjid Quba. Masjid ini terletak 5 km dari Masjid Nabawi. Selepas itu, baginda Rasulullah telah membina Masjid Nabawi bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar. Pada ketika ini, pembinaan masjid yang dibina oleh Rasulullah tidak mempunyai menara, mihrab dan kubah, manakala mimbarnya pula diperbuat daripada batang kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah terlibat dalam pembinaan semula Kaabah apabila ia runtuh dilanda banjir ketika baginda berumur 35 tahun. Kaabah dibina semula dengan menggunakan kayu kayan daripada kapal pecah dan dikatakan berselang-seli dengan batu. Seterusnya, seni bina pada zaman para sahabat Nabi merupakan panduan antara pembangunan fizikal dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang tinggi. Di dalam bangunan-bangunan masjid dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berukir indah. Pada peringkat permulaan, pembinaan masjid yang berseni indah hanya mengutamakan menara. Apabila kita memperkatakan menara, mungkin ada orang yang mengatakan bahawa itu ialah cedokan daripada seni bina Rom dan Parsi. Sebenarnya, menara merupakan ciri seni bina Islam yang tulen kerana di Rom dan Parsi, menara tidak berbentuk tirus dan tinggi. Menara didirikan untuk membolehkan azan dilaungkan. Menara pertama sekali yang didirikan serentak dengan pembinaan masjid ialah di Basrah yang didirikan pada tahun 45 Hijriah. Pada peringkat akhir zaman sahabat, mimbar telah mula diukir dengan khat yang cantik dan ukiran yang berseni. Seni bina Islam telah menampakkan kematangannya pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, di mana kubah telah diperkenalkan dan ia menjadi salah satu ciri identiti seni bina Islam. Kubah telah diperkenalkan semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Keindahan seni bina Islam kian meningkat apabila ukiran dan khat yang dapat menimbulkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah disertakan pada setiap kubah yang dibina di dalam masjid. Arca, maksurah dan bentuk-bentuk gambar rajah yang indah juga telah mula diperkenalkan oleh seni bina Islam pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Namun, dalam seni ukiran dan seni bina Islam, tiada ukiran lukisan yang berbentuk manusia, binatang dan sebagainya kerana ianya bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islamiah. Pada zaman Abbasiyah, terdapat beberapa seni bina yang merupakan pusat penyebaran ilmu yang hebat. Bait Al-Hikmah dan Universiti Nizamiyah, dua institusi yang tidak lagi asing pada zaman tersebut kerana kehebatannya. Selain itu, pembinaan hospital yang cukup terkenal pada zaman itu pula ialah Hospital Al-Bimaristan. Tamadun Islam telah berhadapan dengan beraneka jenis tamadun yang terdapat di dunia ini khususnya dalam seni bina. Pertembungan dengan kebudayaan asing yang beraneka rupa ini memberi inspirasi yang cukup bertenaga bagi ahli seni bina Islam untuk mereka bentuk bangunan dan ukiran yang masih berlandaskan lunas-lunas Islam. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah memberi pengaruh besar kepada corak budaya hidup masyarakat pada masa itu. Seperti yang kita ketahui, seni bina Nusantara bertapak sejak kedatangan agama Islam yang mana banyak daripadanya dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Buddha.
Antara seni bina yang dapat dilihat dengan jelas ialah masjid, madrasah, istana, makam, pintu gerbang, rumah kediaman dan rumah pusara. Seni bina Islam merangkumi 3 jenis. Pertama, imarah madaniyah, merujuk kepada seni bina bangunan awam dalam perancangan bandar, bangunan dan pertamanan. Kedua, imarah diniyah yang merupakan binaan bangunan keagamaan seperti masjid dan tempat ibadah. Ketiga, imarah harbiyah iaitu bangunan ketenteraan seperti benteng, kubu dan menara pertahanan. Ciri-ciri seni bina Islam dapat dilihat melalui binaan yang dibina. Pertama, identiti kepada seni bina Islam adalah mempunyai pengaliran cahaya dan pengudaraan yang baik untuk memberikan keselesaan. Kedua, menggunakan bahan hiasan seperti tulisan kod atau kaligrafi yang dipetik daripada ayat-ayat Quran dan hadis. Selain itu, seni bina Islam mengutamakan pemisahan antara lelaki dan perempuan yang jelas ditampilkan di masjid serta kediaman. Keempat, reka bentuk sesebuah bangunan itu mestilah sesuai dengan iklim setempat di sesebuah negara. Tambahan pula, keselamatan bangunan amat dititik beratkan. Bangunan yang dibina semestinya dapat digunakan dalam masa yang lama. Dalam seni bina Islam juga, perabot-perabot yang diletakkan mestilah sederhana dan indah. Bangunan seni bina bermula sejak zaman Rasulullah SAW dengan pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai pusat tarbiyah dan pentadbiran dalam menyusun strategi ekonomi, peradaban, perang dan sebagainya. Struktur dalaman dan luaran masjid terdiri daripada mimbar, arah kiblat, tempat kedudukan imam, ruang berkumpul, tiang dan pilar utama, anjung dan serambi, mihrab, tempat berwuduk, menara tempat muazzin melaungkan azan, kubah dan lain-lain lagi. Contoh-contoh masjid adalah seperti Masjid Sulaiman. Masjid ini dibangunkan sejak era Kesultanan Uthmaniyah. Ia memiliki halaman luar dan dalam dengan 4 menara yang berdiri kokoh pada setiap sudutnya. Di bahagian dalam, lantai masjid tertutup karpet dan dihiasi lampu yang menggantung rendah dan temaram. Dilengkapi pula dengan 138 jendela. Bahagian interior pada bahagian atas terdapat kubah besar yang memiliki diameter 27 meter dengan ketinggian 53 meter. Di dalam ruangan di masjid itu juga terdapat dekorasi sederhana namun sangat indah kerana dihiasi desain bunga, geometris dan kaligrafi Al-Quran. Seterusnya, Blue Mosque memiliki 6 menara yang membuatnya indah dilihat dari seluruh Turki. Bahagian dalam masjid dihiasi 20,000 lukisan di seluruh dinding. Bahagian atas masjid dihiasi kaca biru sehingga masjid mendapat sinaran matahari. Terdapat chandelier yang diisi ornamen berbentuk telur burung unta. The Great Mosque of Cordoba. Masjid ini menjadi bangunan tertua dari zaman kejayaan Islam saat memerintah Spanyol. Bangunan ini pernah menjadi kuil di zaman Romawi, katedral dan masjid. Namun struktur khas yang terinspirasi Islam terlihat paling menonjol. Bermula dari corak geometri hingga mihrab yang indah, Great Mosque of Cordoba adalah contoh seni bina yang dapat mengadunkan sekitarnya dengan budaya dan sejarah tempat tersebut. Masjid Razali pula menyerupai model Masjidil Haram di Mekah dan menjadi mercu tanda baharu di Kelantan. Masjid ini diilhamkan oleh ahli parlimen Gua Musang. Ia mampu menampung sehingga 3,500 jemaah pada setiap masa dengan dilengkapi 9 menara setinggi 30 meter dan 7 kubah mirip Masjidil Haram. Masjid utama dengan ruang solat utama seakan-akan di King Abdul Aziz Gate dan Safa Marwah. Tetapi ia diboswai mengikut kesesuaian bagi kegunaan tempatan seperti ruang solat utama, ruang solat terbuka atau ruang seminar dan arah kiblat. Sumbangan yang seterusnya adalah dari seni khat. Seni khat ialah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, penyusunan dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah perkataan yang tersusun. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kata-kata bijak pandai. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya, disandarkan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci.
Kita dapat lihat tulisan khat turut digunakan di seni bina masjid seperti Masjid Sultan Sanahuddin Abdul Aziz atau dikenali sebagai Masjid Negeri Selangor. Seni lukisan dan arca juga dikenali sebagai seni halus. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan-lukisan keindahan alam dan tidak termasuk kepada benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan, dewa dan patung. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan diperbuat daripada emas, pohon dan batu mahal yang terdapat pada perabot rumah seperti piring, jubin, tembikar dan banyak lagi. Seni ini turut diterapkan di dalam seni bina dalaman di tamadun Islam. Contohnya, ukiran corak yang dibuat di kubah Masjid Selimiye di Erdin dan Masjid Nuristi, Istanbul, Turki. Setelah melihat dan menghayati seni bina Islam, keunikan seni bina itu jelas terserlah. Keunikan itu berkaitan dengan struktur bangunan, identiti dan dekorasinya. Oleh itu, hasil seni bina Islam haruslah dibanggakan oleh umat Islam. Seni bina Islam juga menonjolkan lambang keagungan sekaligus menonjolkan identiti Islam. Seni yang terhasil akan menjadi mercu kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Ibn Khaldun, sememangnya keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu terletak berdasarkan pencapaian dalam bidang seni bina ini. Sebagai contoh, tamadun kaum Tamud. Mereka mempunyai kemahiran memahat gunung ganang untuk dijadikan sebagai kediaman. Peninggalan mereka itu terbukti dengan adanya madain saleh. Namun, sehebat mana pun hasil kesenian ciptaan manusia, tiada apa pun yang dapat dibandingkan dengan kehebatan dan kebesaran ciptaan Allah SWT. Kesenian adalah bertujuan untuk melahirkan rasa kagum dengan kebesaran dan keindahan alam ciptaan Allah SWT. Konklusinya, seni tidaklah bermatlamatkan hiburan dan keseronokan semata-mata. Hal ini kerana Islam telah menggariskan bahawa kesenian adalah mengikut fitrah dan naluri manusia. Manusia yang sepatutnya memimpin seni bagi mengikut fitrah kejadian ini dan berfungsi memberi ketenangan. Lalu, seni bina Islam haruslah menuruti apa-apa yang boleh mendapatkan keredaan Allah SWT. Seni bina Islam turut merangkumi aspek material dan spiritual yang mempunyai hubungan dengan ketauhidan terhadap Allah. Melalui bangunan-bangunan masjid yang wujud di bumi ini, maka terciptalah pelbagai reka bentuk yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Malahan, kita dapat melihat sendiri bangunan-bangunan yang bercirikan seni bina Islam di Malaysia. Pada zaman ini, bermacam-macam jenis seni bina yang ingin dibangunkan dengan pelbagai fungsi serta memiliki ciri-ciri kesenian Islamnya tersendiri. Seni bina ini terlalu indah. Moga kita dapat bersama-sama menghayati keindahan dan keunikan seni bina Islam yang terdapat di mana-mana sahaja. Tamadun Cina mempunyai ciri seni bina yang unik berdasarkan budaya tamadun tersebut. Tokoh penyelidik seni bina tamadun Cina iaitu Liang Sicheng pernah mengkategorikan sejarah seni bina tamadun Cina kepada beberapa zaman. Yang pertama, zaman Neolitik dan dinasti Qing. Pada zaman tersebut, seni bina bergantung kepada kayu dan bermula merangkumi bumbung, tiang dan pintu. Penduduk-penduduk juga membina kediaman di tempat bersesuaian mengikut cuaca. Kedua, dinasti Tiga Negara dan dinasti Qing. Pengaruh agama Buddha mula dibawa dalam seni bina tamadun Cina dan wujudlah tempat ibadat agama Buddha. Ketiga, dinasti Sui dan dinasti Tang. Seni bina zaman tersebut telah mencapai kematangan dari segi teknologi pembinaan. Bandar terbesar dan bangunan tamadun Cina telah dibina dengan menggunakan teknologi yang canggih. Yang terakhir, dinasti Ming dan dinasti Qing. Kematangan seni bina zaman ini telah beralih kepada kemegahan dan kepelbagaian. Pelbagai istana yang megah telah dibina dengan budaya dan ciri yang unik. Batu bata mula digunakan dan hiasan diperkenalkan kepada seni bina tamadun Cina.
Secara umumnya, seni bina tamadun Cina meliputi beberapa jenis bangunan seperti istana raja, tempat ibadat, taman-taman maharaja dan juga kota-kota lama. Antara seni bina tamadun Cina ialah kota larangan, tembok besar Cina, makam tentera terakota, istana Potala dan sebagainya. Dalam video ini, kota larangan akan digunakan sebagai contoh. Pada tahun 1406, Maharaja kedua dinasti Ming iaitu Chu Di telah menitahkan pembinaan kota larangan. Tempoh pembinaan kota ini adalah selama 14 tahun. Ia digunakan sebagai tempat kediaman Maharaja dan keluarganya, selain menjadi pusat istiadat dan pusat pentadbiran kerajaan Cina. Sebanyak 24 orang Maharaja dinasti Ming dan Qing pernah tinggal dan menguruskan hak ehwal pentadbiran negara di kota larangan. Ia dipanggil sebagai kota larangan kerana pada zaman tersebut hanya keluarga diraja dan pembesar istana yang dibenarkan masuk ke kawasan ini. Secara kesimpulannya, tamadun Cina mempunyai beberapa ciri-ciri utama dari segi seni bina. Antaranya ialah kebanyakan bangunan lama atau tradisi dibina daripada material kayu dan batu bata. Kita dapat lihat dasar Dewan Tai He yang setinggi 8 meter di kota larangan telah dibina menggunakan batu putih. Bukan sahaja menjadikan dewan itu megah, malah ianya mempunyai fungsi dalam menyekat kelembapan tanah. Di kota larangan, terdapat 4 buah baris rumah yang dibina tetapi di dalamnya penuh dengan ketulan batu yang dibina khusus oleh jurubina ketika itu untuk menghalang kebakaran. Seterusnya, kita juga dapat lihat bangunan-bangunan seperti istana dan kuil kebiasaannya mempunyai ukiran yang tersendiri. Di kota larangan, terdapat banyak pahatan ukiran kepala naga pada batu putih yang cantik menghiasi dinding 3 lapis di dasar Dewan Tai He. Kepala naga tersebut bukan hanya hiasan sahaja, malah menyumbang kepada kemudahan penyaluran air. Apabila hujan lebat, hampir 1000 buah kepala naga akan meluahkan air secara serentak dan menjadikan satu pemandangan yang sangat mengagumkan. Tembok yang besar juga dibina khususnya di kawasan istana-istana lama untuk memagari kawasan tersebut. Di kota larangan, tembok setinggi belasan meter serta parit selebar 50 meter telah dibina di kawasan itu. Tembok ini meliputi keseluruhan kota yang lebih daripada 720,000 persegi. Pembinaan bangunan juga bergantung kepada kepercayaan orang Cina seperti Yin dan Yang serta Feng Shui. Tahukah anda bahawa tiada sebatang pokok dapat dijumpai di depan kota larangan? Mengapakah begitu? Ini adalah untuk mengelakkan penyekatan kekuasaan Maharaja yang berkait dengan Feng Shui. Selain itu, ia adalah untuk mengelakkan pokok-pokok ini menjadi tempat persembunyian pembunuh. Terdapat banyak sumbangan dan pencapaian tamadun Cina dalam seni bina. Sumbangan yang pertama adalah daripada pentadbiran kerajaan negara. Kita dapat lihat tamadun Cina telah berjaya membina sebuah kota larangan di mana ianya merupakan satu kompleks bangunan yang sangat besar sebagai pusat pentadbiran kerajaan pada zaman itu. Dengan keluasan 720,000 meter persegi, kota larangan ini juga bertindak sebagai balai penghadap dan juga tempat tinggal bagi maharaja dan keluarganya. Terdapat 9,999.5 buah dewan yang telah dibina di dalam kota larangan ini. Dan 3 di antaranya adalah dewan utama yang paling besar iaitu Dewan Zhonghe, Dewan Baohe dan Dewan Tai He. Dewan-dewan ini telah menjadi tempat maharaja-maharaja Cina untuk menjalankan pentadbiran kerajaan dan upacara-upacara penting bagi maharaja. Kini, kota larangan sudah tidak lagi menjadi larangan kerana pada tahun 1924, kota larangan telah dibuka kepada orang awam selepas kejatuhan dinasti Qing pada tahun 1911. Dan kota larangan telah menjadi pusat pelancongan pada zaman sekarang. Seterusnya, kita dapat lihat sumbangan seni bina di dalam keselamatan kerajaan
di mana tamadun Cina telah berjaya membina tembok besar China atau lebih dikenali sebagai Great Wall of China. Tembok ini bertujuan sebagai tembok pertahanan ketenteraan di garisan sempadan negeri-negeri daripada pencerobohan suku kaum dari bahagian utara China. Selain itu, ia juga bertujuan sebagai jalan pengangkutan atau lebih dikenali sebagai jalan sutera dan juga pengawalan imigrasi dan imigrasi penduduk. Pada asalnya, tembok ini adalah tembok-tembok yang dibina di sempadan negeri-negeri yang berada di utara China. Dan ianya mula dibina pada 221 tahun sebelum Masihi, di mana Maharaja Qin Shi Huang telah memulakan pembinaan tembok besar sepanjang 5,000 km. Selepas itu, tembok besar China telah dibina semula, dikekalkan dan dipertingkatkan daripada pelbagai dinasti. Pencapaian tamadun Cina dalam membina tembok ini telah meningkatkan keselamatan kerajaan-kerajaan tamadun China daripada ancaman dan pencerobohan musuh. Saya akan menerangkan pula implikasi dan kesan yang dibawa oleh tamadun Cina dari segi seni bina. Melaka sebagai pelabuhan entrepot menerima banyak pedagang dari serata dunia, terutamanya dari China. Pedagang Cina datang untuk menjalankan aktiviti perniagaan mereka di Melaka. Secara tidak langsung, sebahagian daripada mereka terus menetap dan berkahwin dengan wanita tempatan. Maka berlakulah proses asimilasi tamadun Cina di Melaka. Kehadiran bangsa ini di Melaka sedikit sebanyak memberi kesan daripada beberapa aspek utama seperti ekonomi, budaya dan kaedah pembentukan seni bina. Berdasarkan kajian, terdapat beberapa ciri komponen seni bina tamadun Cina yang diperkenalkan dalam pembangunan masjid dan kekal sebagai identiti masjid di Melaka. Antara contoh masjid ialah Masjid Tengkera, Masjid Kampung Keling dan Masjid Kampung Hulu. Di Masjid Tengkera, menaranya mirip sekali dengan pagoda Cina. Bentuk atap masjid pula adalah unik kerana bumbung atapnya berbentuk piramid bertingkat dan di hujung atap masjid dapat dilihat ukiran-ukiran dan hiasan bercorak Cina. Tamadun Cina membawa banyak mercutanda yang hebat. Antaranya ialah Kota Larangan di tengah-tengah bandar Beijing, China. Kota Larangan merupakan tempat kediaman Maharaja-Maharaja dinasti Ming dan dinasti Qing. Ia mempunyai halaman istana yang sangat besar. Kota Larangan juga menampung muzium istana yang mengandungi koleksi seni China Empire. Mengelilingi Kota Larangan itu ada sebilangan bekas taman bunga, taman dan kawasan Empire yang berpemandangan indah, terutamanya Beihai dan Hohai. Serupa dengan Taman Beihai, taman-taman itu telah dinobatkan sebagai seni taman Cina yang terbaik. Maka jelaslah pembinaan Kota Larangan Beijing dan taman-taman ini memberi implikasi yang baik kepada negara China kerana ia merupakan destinasi pelancong yang sangat popular dengan berkepentingan sejarah yang sangat besar. Dengan kemegahan pembinaan Kota Larangan di Beijing, China, kita telah diperlihatkan dengan kesan seni bina tersebut dibawa masuk ke Asia Timur dan lain-lain tempat. Ini jelas sekali dilihat dengan pembinaan tokoh-tokoh Cina di sekitar Tanah Melayu. Sebagai contoh, Cheng Hun Temple di Melaka. Pembinaan tokoh ini juga dibina dengan bahan yang diimport masuk dari negara China. Tokoh ini juga dianugerahkan pengiktirafan UNESCO atas sebab pemilihan seni bina yang mengagumkan. Sekarang kami akan menceritakan tentang seni bina tamadun India. Dalam tamadun India, seni binanya terbagi mengikut 3 pengaruh, iaitu Hindu, Buddha dan Islam. Bagi pengaruh Hindu, seni binanya menonjol ketika zaman Gupta yang juga dikenali sebagai zaman klasik atau zaman keemasan. Kuil yang dibina dengan menekankan seni berbentuk bulatan dan 4 segi serta dihiaskan lagi dengan menggunakan ukiran Hindu. Ketika itu, konsep asas bagi seni bina telah ditentukan oleh golongan Brahmin. Bagi pengaruh Buddha, seni binanya wujud ketika zaman Maurya, Asoka dan Vedic, tetapi paling menonjol ketika pemerintahan Raja Asoka. Antara seni bina yang terkenal ketika itu ialah tiang Asoka. Tiang Asoka ialah tiang batu yang diukir
segala perintah dan undang-undang daripada Maharaja dan diletakkan di kawasan terbuka supaya semua rakyat dapat membacanya. Pengaruh Buddha dalam seni bina juga disebabkan oleh Raja Asoka yang sangat kuat berusaha untuk mengembangkan agama Buddha ketika itu. Terakhir sekali, pengaruh Islam. Seni bina pengaruh Islam mula menonjol ketika zaman Kesultanan Delhi. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni, pembinaan Masjid Kuwait Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu dan Islam dapat dilihat. Seni bina pengaruh Islam semakin maju ketika zaman Mughal atau sebutan lainnya Mughal. Ketika zaman pemerintahan Akbar, bilangan pelukis Hindu di istana telah mendominasikan gaya lukisan Parsi dengan elemen-elemen Hindu. Akbar ialah penanggung kepada perkembangan seni di India yang menggabungkan seni bina Hindu dan Muslim dengan mengasaskan institusi lukisan Mughal. Ketika zaman Mughal di bawah pemerintahan Shah Jahan, Sultan Shah Jahan membina Taj Mahal sebagai monumen peringatan untuk isteri kesayangannya yang telah meninggal dunia bernama Mumtaz Mahal. Proses pembinaannya mula pada 1632 dan siap pada 1648. Taj Mahal adalah contoh terbaik seni bina Mughal yang menggabungkan seni bina Parsi, Turki, India dan gaya seni bina Islam. Seterusnya, saya akan memberitahu tentang jenis seni bina dalam tamadun India. Yang pertama, bangunan keagamaan seperti kuil Hindu Buddha dan masjid. Yang kedua, bangunan ketenteraan seperti kubu pertahanan. Yang ketiga, bangunan diraja seperti istana dan makam diraja. Dan yang keempat, bangunan awam ataupun perbandaran dalam perancangan bandar. Ciri-ciri seni bina agama Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta dengan menggunakan ukiran Hindu. Kuil dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan cuaca. Contohnya, jendela kuil berkisi dan penggunaan batu marmar putih untuk mengurangkan pancaran cahaya matahari. Pada asalnya, sejarah, budaya dan agama dipamerkan di kuil-kuil Hindu. Selain itu, reka bentuk kuil menyimbolikkan rukun dan cara kehidupan Hindu seperti kuil yang berwarna-warni. Seni bina kuil yang sangat terperinci juga antara ciri-ciri seni bina agama Hindu dengan menggabungkan lukisan halus untuk menyimbolkan hubungan antara manusia dan Tuhan yang rapat, hiasan emas, motif lukisan tangan dan jubin yang cantik. Tambahan lagi, seni bina Hindu ditentukan oleh 5 aspek, iaitu peraturan, perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan astronomi. Seni bina kuil pula berbentuk bulatan dan 4 segi serta mempunyai 4 struktur penting, iaitu Shikara bermaksud puncak gunung, Vimana bermaksud kereta kuda berbentuk seakan piramid, Rata bermaksud kereta kuda juga yang dibina di atas platform dengan 12 patung roda sebagai simbol kereta, dan akhir sekali Gopuram bermaksud menara monumentari, biasanya penuh dengan hiasan di pintu masuk mana-mana kuil. Seni bina agama Buddha bermula pada zaman Maurya, Asoka dan Vedic dengan menampilkan struktur stupa Buddha. Antara 4 jenis seni bina Buddha adalah stupa, stambas, vedika dan torana Buddha. Stupa ialah bentuk separuh bulat yang diukir pada batu dan didirikan di persimpangan jalan. Kedua adalah stambas, iaitu monumen berbentuk tiang yang telah diukir dengan ayat-ayat suci Buddha untuk penyebaran agama. Yang ketiga, vedika Buddha, iaitu pagar yang melilingi stupa Buddha dan diukir sejarah hidup Buddha. Dan yang keempat, torana Buddha, iaitu pintu gerbang yang diperbuat daripada batu dan telah diukir dengan hikayat Buddha pada permukaannya. Seterusnya, tamadun India juga terpengaruh dengan agama Islam dan antaranya ialah dengan seni binanya. Seni bina Islam menggabungkan ciri-ciri seni bina Arab, Parsi dan tempatan. Jenis masjid-masjid dan makam-makam yang biasa sangat berbeza dengan yang pernah dibina di India, di mana eksteriornya sering dihias dengan kubah besar dan menggunakan lengkungan yang luas. Antara contohnya ialah Masjid Kuwait Al-Islam, di mana seperti bangunan-bangunan Islam awal yang lain, ia terdapat unsur-unsur lajur dari kuil Hindu dan Jainisme. Selain itu, inspirasi lajur kuil Hindu,
Kutub Minar merupakan lajur minaret yang tertinggi pada abadnya dengan ketinggian 73 meter. Pada zaman Kesultanan Bahmani juga dapat dilihat unsur kubah dan lajur agama Hindu diterapkan dalam pembinaan masjid-masjid. Pembangunan tamadun India bermula di Tamadun Indus yang terkenal dengan sumbangan mereka sebagai peneraju bandar terancang. Bandar ini terbahagi kepada dua, bahagian utama yang merangkumi pusat pentadbiran dan keagamaan dan bahagian kedua yang merupakan kawasan perumahan. Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat dan setiap blok dipisahkan dengan jalan raya yang lurus dan bersambung dengan satu sama lain. Contoh bandar terancang yang terkenal ialah Mohenjo-daro dan Harappa. Selain itu, seni bina yang juga menonjol pada waktu itu adalah The Great Bath. Ia merupakan tempat pemandian awam di mana fungsinya adalah untuk ritual agama seperti pemandian untuk penyucian jiwa. Kolam ini diperbuat daripada batu bata dan dasar kolam ini dibina dengan batu dan disadur dengan bitumen untuk menahan air daripada terbocor. Kolamnya 11.9 meter panjang, 7 meter lebar dan 2.4 meter dalam. Sewaktu pengaruh Buddha masuk ke dalam tamadun India, India lebih memfokuskan usaha ke arah untuk menyebarkan agama Buddha dengan pembinaan kompleks kuil di gua. Contoh yang paling terbesar ialah kompleks kuil di Gua Ajanta. Seni bina ini terdiri daripada 29 gua yang berisi dengan ukiran, lukisan, patung dan lain-lain. Contohnya, Gua 16 dan 17 merupakan gua yang mengandungi banyak lukisan dinding seperti keajaiban Shravasti, impian Maya, sejarah Trapusha dan Balika, pesta pembajak dan imej adingan kehidupan Buddha. Apabila pengaruh Islam mula berkembang ke tamadun India, seni bina India juga berkembang dan melahirkan seni bina berjenis Indo-Islam. Contoh seni bina yang terkenal ialah Taj Mahal atau dikenali sebagai permata seni bina Islam. Hiasan utama merupakan ayat daripada Al-Quran dan seni huruf utama adalah huruf Khat Thuluth. Dengan menggunakan 1000 ekor gajah, bahan binaan untuk Taj Mahal dibawa dari seluruh Asia seperti marmar putih dari Rajasthan, permata dari Punjab, jet dan hablu dari China, virus dari Tibet, Lazuardi dari Afghanistan, nilam dari Sri Lanka dan kamelian dari Arab. Seterusnya, Kota Merah atau lebih dikenali sebagai Lal Qil'ah atau Kilah Mubarak yang bermaksud kota yang dirahmati merupakan salah satu seni bina yang terkenal pada waktu itu. Bangunan benteng ini dihiasi dengan hiasan berkualiti tinggi dan belian Kohinoor merupakan sebahagian daripada perabot di situ. Karya seni kuba itu mensintesis seni Persia, Eropah dan India menghasilkan gaya Shah Jahani yang kaya dengan bentuk, ekspresi dan warna. Orang-orang India telah datang ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu. Pengaruh terhadap tamadun India juga telah meninggalkan kesan terhadap seni bina dan tinggalan-tinggalan di Malaysia. Namun begitu, pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Pedagang-pedagang yang datang ke Malaysia hanya mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak merupai bentuk seni bina kuil Hindu di India. Walaupun begitu, pengaruh seni bina selatan India juga banyak mempengaruhi seni bina masjid. Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang yang dibina pada tahun 1802 merupakan salah satu contoh seni bina selatan India yang dibina oleh Ketua Masyarakat India Muslim atau Kapitan. Seni bina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Struktur pembinaan seperti ini masih digunakan pada seni bina masjid pada zaman sekarang. Pada kurun abad ke-14, sesebuah kuil Buddha yang terletak di kawasan tanah berpasir dijumpai di seberang perai Pulau Pinang. Kuil Sri Mahamariamman yang dibina di Kuala Lumpur dibina pada penghujung abad ke-19 merupakan salah satu kuil Hindu yang paling cantik dengan hiasannya. Corak hiasan yang terdapat pada kuil ini sangat terperinci dan ia mengabungkan ukiran halus, hiasan emas, motif lukisan tangan serta jublin indah dari Itali dan Spanyol. Seni bina yang bercirikan India di Malaysia juga dapat dilihat dalam beberapa reka bentuk bangunan di Malaysia. Sebagai contoh, reka bentuk Taj Mahal yang begitu unik dan penuh dengan ukiran kreatif tamadun India. Pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang terletak di Putrajaya mengambil contoh reka bentuk Taj Mahal di India.
Ini jelas menunjukkan bahawa tamadun India begitu mahir dalam seni ukiran sehinggakan reka bentuk bangunan yang mereka hasilkan dijadikan sebagai asas pembinaan pusat pentadbiran di Malaysia. Secara kesimpulan, kronologi sejarah dan perkembangan sesebuah negara dapat dilihat melalui bangunan-bangunan lama yang masih kekal. Bangunan-bangunan ini amat bermakna dan memberi kesan yang nyata dari segi fizikal bandar dan kesan emosi kepada masyarakat. Ia merupakan bukti yang tertera atas kemahiran, kemajuan, kebudayaan dan tamadun sesuatu bangsa. Bangunan-bangunan ini mempunyai kesan dan pengaruh daripada beberapa tamadun seperti tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Islam. Pengaruh seni bina daripada tamadun-tamadun ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan unik. Bangunan-bangunan bersejarah yang masih kekal ini bukan sahaja penting untuk generasi kini, malahan sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Pembelajaran ini telah memberi pengetahuan dan imbasan kembali sejarah negara Malaysia di samping dapat menerokai keunikan seni bina bangunan bersejarah.